Pernahkah anda mendengar kisah Snorke Gronje, sang Belanda yang faqih berkenaan Islam tetapi menghancurkan Islam di Aceh? Snorke seorang yang sangat unik kerana dia cukup tekun mengkaji Islam dan begitu fasih berbahasa Arab. Asalnya dia seorang Kristen Protestan yang taat. Jiwanya memang condong kepada agama. Dia mula belajar di Universiti Leiden pada tahun 1874 dan kemudiannya menerima gelaran profesor 7 tahun kemudian. Snorke seorang yang fasih berbahasa Arab, bersunat dan berjaya berguru dengan ulama di Mekah. Apabila Belanda ingin mengetahui lebih lanjut pasal Islam, konsul Belanda di Jeddah masa itu, Johan Cruyff, dah terbaca penulisan Snorke dan dapati dia cukup bagus untuk diberikan tugas mengkaji berkaitan Islam. Maka dihantarlah Snorke ke tanah suci Mekah, tempat yang haram bagi bukan Islam untuk masuk. Snorke lalu menganut Islam kerana ingin masuk ke Mekah. Pada 1885, Snorke menukar identitinya sebagai Abdul Ghaffar Al-Laidini. Snorke melafazkan kalimah syahadah di hadapan ataupun Hakim Ismail Agha. 3 kali dia menyuarakannya dengan keras untuk meyakinkan qadi. Sesampainya di Mekah, Snorke melihat keindahan Kaabah dan meminum air Zam-Zam sambil menghantar sebotol air itu ke Leiden untuk rakannya, seorang ahli kimia, mengkaji. Malah Snorke turut berguru dengan ramai ulama di sana. Selain bergaul dengan penduduk Nusantara yang tinggal di Mekah, dia juga sempat berjumpa dengan ulama besar Mekah, Said Ahmad Zaini Dahlan. Selain berkahwin dengan seorang wanita di Jeddah, dia menguasai hampir semua kitab tafsir seperti Tafsir Baydawi, Tafsir Al-Bajuri, Al-Iqna dan kitab Tuhfah dipelajari sungguh-sungguh dan mendalam. 2 tahun kemudian, Snorke kembali ke negaranya dan menerbitkan buku bertajuk Mekah yang menjadi cukup popular dalam dunia intelektual Eropah. Setelah itu, Snorke dikirimkan ke Aceh sebagai mata-mata bagi pihak Belanda. Aceh adalah wilayah yang belum dapat Belanda kuasai sepenuhnya. Misi Snorke adalah untuk menjadikan Aceh wilayah kekuasaan Belanda. Sesampainya di Indonesia, Snorke dilantik oleh Belanda sebagai peneliti pendidikan Islam di Bogor dan guru besar bahasa Arab di Batavia, yakni Jakarta. Pada tahun 1890, Snorke bernikah pula dengan seorang anak bangsawan pribumi untuk mendalami lagi pengetahuan adat dan budaya masyarakat tempatan. Dengan bermodalkan kefasihan berbahasa Melayu Aceh dan pemahamannya yang sangat baik tentang Islam, Snorke masuk ke Aceh yang ketika itu masih dilanda peperangan. Dia menyamar sebagai Haji Abdul Ghaffar sehingga berjaya dianggap sebagai ulama dan mempunyai hubungan baik dengan para tokoh adat dan ulama Aceh. Selama setengah tahun tinggal di Aceh, Snorke akhirnya tahu tentang punca sebenar kenapa wilayah itu cukup sukar untuk ditawan. Menurut Snorke, semuanya berpunca kerana pengaruh Islam dalam masyarakat serta peranan ulama dan pembesar Aceh yang mengobarkan semangat menentang penjajah. Maka cara terbaik untuk mematahkan semangat mereka adalah dengan taktik divide and impera, yakni politik memecah belah. Antara cara yang perlu dilakukan adalah dengan menyebarkan masalah khilaf dalam masyarakat agar mereka bergaduh dan akhirnya berpecah. Laporannya ini kemudiannya dibukukan dalam tajuk The Aceh, yakni Rakyat Aceh. Pada 22 Mei 1892, Snorke Gronje menulis laporan bertajuk Aceh Weslah, iaitu tentang bagaimana perlu diubah dari strategi ketenteraan di Aceh kepada teknik pecah belahkan masyarakat Aceh. Seterusnya, pada 1898, Snorke dilantik sebagai penasihat rasmi pemerintah kolonial dan menulis sekitar 1,400 makalah tentang Aceh dan Islam di Indonesia. Setelah taktik ketenteraan ditukar, barulah Kesultanan Aceh dapat ditakluk. Maka pada tahun 1903, Belanda berjaya menakluk Aceh setelah 30 tahun perang melawan Aceh. Snorke ditawarkan jawatan Gubernur Aceh, tetapi Snorke menolak sebab kecewa kerana saranannya supaya Aceh tidak ditakluk dengan kekerasan tidak diterima. Setelah kembali ke Belanda, Snorke mula fokus dalam dunia akademik. Dia dilantik sebagai rektor Universiti Leiden selepas itu sehingga dia menghembuskan nafas terakhir. Pada 16 Julai 1936, Snorke tidak pernah mengungkapkan dengan jelas sama ada dia benar-benar Islam atau tidak. Apa yang pasti, dalam sejarah, Snorke adalah munafik yang menghancurkan kekuasaan Islam di Aceh dengan menggunakan Islam. Kisah Snorke ini memberikan kita gambaran punca Islam boleh runtuh apabila berlaku perpecahan dalaman. Walaupun perpecahan itu berpunca dari perselisihan dalam perkara khilaf, kini umat Islam terlampau bertelagah dalam perkara khilaf. Apa yang pasti, umat tengah lemah kerana mereka terpedaya dengan khilafiyah seperti yang dilakukan Snorke menyebarkan perkara khilaf dalam masyarakat Aceh. Semoga kisah Snorke ini menjadikan kita pengajaran bahawa musuh sangat licik dalam menghancurkan Islam, hatta sanggup berpura-pura masuk Islam demi merosakkan Islam dari dalam. Benarlah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Ali Imran 103. Ayuh transformasikan diri kita, jangan terpengaruh dengan agenda perpecahan dan jadilah mereka yang menyatukan. Assalamualaikum.